Saya juga ambil kesempatan ini nak mengumumkan bahawa kebelakangan ini memang ada suatu minat ya, dari kalangan pegawai kerajaan, ahli akademik dan juga aktivis-aktivis masyarakat untuk menyertai keadilan. Sebahagiannya untuk menjadi calon, sebahagiannya tidak memberikan apa-apa syarat. Jadi pada hari ini saya nak ambil kesempatan untuknya pertamanya mengalu-alukan kehadiran Datuk Dr. Raif Arif Husin bin Haji Muhammad Arif. Tak boleh cari panjang macam Anwar Ibrahim, pendek. Adam Adli gitu. Ya. Tapi lebih terkenal dengan Dr. Raif Husin. Beliau sebenarnya sebelum aktif dalam politik juga pernah daripada awal aktif dalam kegiatan kebajikan dan kemasyarakatan dan kemanusiaan. Ya. Pernah menjadi sukarelawan sehingga ke Peshawar, Afghanistan untuk membantu masyarakat yang agak tersisih pada ketika itu. Kemudian aktif dalam politik, dalam Bersatu dan sebagai pengarah strategi bersama dalam Pakatan Harapan dalam merangka beberapa langkah strategik untuk dan manifesto dan rundingan masa pilihan raya 2018. Walaupun tidak aktif dengan Bersatu selepas itu, tapi beliau banyak menumpukan dalam soal penyelidikan dan kemudian juga bersama-sama menerbitkan buku yang juga terkenal tentang korupsi dan kemunafikan yang kita banyak bicara, karya Profesor Kamal Hassan yang diluncurkan oleh Tuanku Sultan Nazrin baru-baru ini. Jadi saya oleh demikian ingin mengalu-alukan kehadiran beliau sebagai ahli Parti Keadilan Rakyat yang baru. Ya. Serius. Saya juga nak ambil kesempatan ini untuk mengumumkan kehadiran saudara Muhammad Jidi bin Yaakob, seorang kegiatan mantan UMNO dah lama, jangan bangkitkan baru tu kena. Dia sejak 2018 telah bersama dengan kita dan bersama pada ketika itu dalam Bersatu dan dalam pengalaman beliau yang lama dia naib ketua UMNO bahagian BERA. Ini penting ya, bahagian Perdana Menteri ya. Dia naib ketua UMNO bahagian. Saya dulu timbalan Presiden UMNO. Dulu. Baik. Kemudian pernah menjadi aktif dalam kegiatan pertubuhan peladang dan pegawai khas kepada Menteri Pertanian dan Industri pada masa itu. Banyak menteri lah ikut Datuk Seri Ismail Yaakob ni. Ismail Sabri. Hari ini. Baik, jadi saya nak alu kedua-duanya dan saya ingat wajar kita berikan sedikit kesempatan untuk mereka berikan pandangan. Bukan bagi kuliah lah, bagi pandangan alasan mengapa mereka menyertai keadilan dan tentunya Pakatan Harapan ketika ini. Silakan. Assalamualaikum Datuk Seri Presiden, salam sejahtera untuk semua. Pertama kali ini saya nak mengucapkan terima kasih kerana menerima kami dan saya masuk Parti Keadilan Rakyat Malaysia. Perjuangan politik ini ada banyak platform, and bagi saya 5 core principle tu amat penting. First is reform, secondly is justice, thirdly is inclusiveness, fourthly progressive, and fifth is wasatiyah ataupun justly balanced. These 5 core principle is the reason that I used and I believed in menubuhkan parti yang sebelum ni. Tahun 2015 kerja itu bermula. Tapi pada hari ini kita berbincang what is going to happen forward. I think Malaysia is at the tipping point. Kita tahu segala statistik daripada ekonomi, daripada
keadaan kehidupan seharian, semua ni amat getir dan kritikal. Kita tahu ringgit Malaysia menjunam walaupun Menteri Kewangan caretaker mengatakan tidak ada apa masalah tentang ekonomi. Bagi saya, pendapat saya, we have to focus on the tummy economy. What is the tummy economy? Cost of living is very, very important that we need to be focused on. Affordable healthcare, affordable education, quality education, employment, and affordable homes. 5 perkara tunjak daripada kajian-kajian yang telah kami lakukan. On the average, 95% and above, rakyat mahukan sungguh perkara-perkara ini diteliti dan ditangani. Itu perkara pertama. Lepas tu baru kita talk about structural reform, this and that. So I'm here, this is my first day. It's a great day today because Liverpool beat Rangers 7-1. This morning when I saw the 7 goals, I was saying, yeah, it's a great day. So October 13 is a great day. So inshallah, my first day in keadilan begin today. Inshallah, whatever I can contribute, whatever I can do, I will contribute. But the one thing that we must know that kita bukan saja nak mengatakan selamatkan Malaysia, tapi apa solusi yang kita akan bawa kepada rakyat. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Rais Husin. Saya percaya dengan kemampuan beliau dan daya intelektual dan penyelidikan, kefahaman, dia memberi satu suntikan dari segi ilmu dan juga dari segi kerangka kerja dan strategi untuk parti. Saya persilakan Saudara Muhammad Jidi untuk kalau Melayu dia tersepatah dua, tak boleh lah, dia lebih betul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yang Muhammad Datuk Seri YB Fahmi ya, dan rakan Datuk Rahim Damli dan seluruh media yang hadir pada malam ini, pada petang ni. Pertamanya saya nak mengucapkan banyak terima kasih pada Parti Keadilan ya, kerana telah menerima saya sebagai ahli. Jadi pengalaman dalam politik ni memang dah 40 tahun lebih, Datuk Seri. Mana sempat Datuk Seri masa pemuda lagi saya menyokong dia lah pada ketika itu, dalam UMNO masa itu ya. Daripada 81 masa tu peminat nombor 1 lah pada Datuk Seri ya. Tapi keadaan yang tak boleh nak menyatukan, jadi rupanya kerana kesabaran, kerana tekun dan juga usaha dia dapat bersama hari ni sebaring ya. Jadi terima kasih. Jadi saya sebelum ni adalah ahli UMNO daripada 81 terus masuk bertanding jadi Jawatankuasa Pemuda pada ketika itu bersama Ismail Sabri lah. Bukan Datuk Seri Ismail Sabri pada ketika ya. Ismail Sabri sampailah saya jadi ketua penerangan dia 1999. Pecah persempadanan Bera Temerloh. Bahagian Bera Temerloh, jadi saya daripada Bera ya, daripada belah Bera lah, Teriang sana. Ismail Sabri ni belah Temerloh. Jadi saya orang tanggungjawab bawa dia ke Bera, nak menghidupkan politik dia. Kalau Temerloh dia lengit dengan Syakar, dengan siapa dia atau saya bagi gitu ya. Tapi saya bawa dia chief, saya panggil dia chief, sekarang panggil chief pun. Tapi hari demi hari keadaan dia berubah lah. Bila orang ni kalau naik dia lain cara dan sebagainya, mana dia mudah lupa tempat dia berpijak dan sebagainya. Tapi orang macam mana pun saya sempat, maknanya apabila pecah Bera dengan Temerloh, pada ketika itu arwah Datuk Seri Ayani menjadi ketua bahagian, Datuk Ismail Sabri jadi timbalan, saya naik ketua ya. Lepas tu pemilihan sekali lagi kita bagi Ismail Sabri jadi ketua bahagian Bera, Ayani timbalan, saya naik lagi. Saya ingatlah tahun 2004 pilihan raya pada kita Seri ya. Jadi maknanya kali pertama dimainkan oleh Sabri lah. Dia kata okey, awak calon kemenangan lah sebagainya. Tak apalah, kita tak kisah dah tu.
sekali. Mana lepas tu, dalam politik juga, dia banyak berjanji lah, tapi tak tunai. Sebab itulah ada sedikit persampahan, maknanya wujud mana cabaran-cabaran sebagainya, saya kata okeylah, saya keluar daripada ini, menyertai ataupun singgah sekejap di Bersatu. Ketika itu Tun Tun Mahathir pun dia kenal juga saya berapat, sebab saya naik ketua bahagian, saya jenis aktif juga jenis dalam politik lah. Sekejap lepas tu patut jadi calon juga, Datuk Seri. Tapi di Kemayan dah siap dah, maknanya 26 bulan tu malam tu tukar dengan bok lah. Jadi saya pun tak tahu macam mana. Tak apa, saya sabar lagi. 2 kali itulah dah sampai akhir, tapi tak dipilih. Tak apa, terus kita berjalan sebagainya. Tapi sejak ke belakang ini saya tengok keadaan kedua-dua parti ini dah lain dah. Apabila Tan Sri Media Asean keluar, mana lari daripada Bersatu secara macam hidup belakang lah. Jadi saya ambil kira, saya tengok lama ni saya mungkin nak itu ni. Saya tengok keadilan ni konstan, dia tetap pendirian dia, apa yang dia bawa pun macam Datuk Seri nak bela rakyat, nak membetul rasuah dan nak mengukuhkan ekonomi rakyat, Kita nampak situ itu. Tapi dalam parti lain dia berubah-ubah ikut cuaca. Maknanya tak sama lah. Jadi sebab itulah saya di atas nasihat rakan, dia kata kalau you nak itu je menyertai keadilan, berperakan bagi pandangan saya kata saya fikir dulu. Sampailah 2-3 bulan lepas, saya kata okey, saya masuklah. Saya masuk dan kita akan berkhidmatlah untuk rakyat. Sebab saya, walaupun saya dia Kuala Lumpur, pejabat saya di Seri Kembangan, saya berniaga sikit lah Seri, tapi saya juga seorang peneroka yang maknanya boleh keluar lah, bukan. Tapi walaupun saya juga ketua peneroka di Triang 1 tu. Dia orang tak nak lepas saya lah, pasal saya kata yang penting masalah selesai, bukannya nak duduk sana nyongok tu kan. Tapi apa masalah, kita akan itulah sehinggalah hari ni. Jadi itulah sikit sebanyak pengalaman politik 40 tahun lah, daripada naik ketua bahagian, jatuh ketua bahagian. Dalam masa yang sama saya duduk 2 jatuh ketua bahagian, jatuh muda bahagian, sampai habis yang macam tu. Itulah pengalaman yang sebanyak, Kalau ada itu kita itu balik nanti. Baik, terima kasih. Jadi kita tengok 2 pandangan tertarik. Ini yang keistimewaan keadilan, Kita ada elite intellectual sebelah kiri saya, dan kita ada orang pimpinan peringkat akar umbi peneroka. Ini yang menjadikan kita ini sebagai gerakan rakyat. Jadi saya ucap terima kasih kepada Ahmad Yidi dan juga saudara Rais kerana bersama dan mengharungi dalam keadaan dan masa yang getir. Okey. Ada soalan? Datuk Seri, Datuk Rais ni kemungkinan besar dia akan jadi cagu ke dalam PRU. Dia baiknya beliau langsung tidak menyentuh soal itu. Jadi setengah orang fikir bila dia masuk tu sebab pilihan tak. Dia malah bincang dengan saya untuk menyertai itu agak dah lama. Cuma saya kata tak apa, kita tahu dia menyertai, tapi tidak ada perbincangan mengenai kursi. Sebab saya pun belum tentu kursi mana. Baik. Itu kita ada cadangan juga nanti saya catat. Memang kita timbang dengan adil, bukan timbang dacing tak. My answer is don't underestimate the wisdom of the masses. Don't assume that the base, particularly with the Malays in the rural areas or the Sabahan and the Sarawakan, the rural heartland, do not understand what's happening
and do not appreciate the need for change in this country. They understand about corruption, 1MDB, LCS. They hear about it. Well, we are now offering them a chance to effect change. And for those who think that they can be just duped by the cheap, incessant propaganda or by perks and money, I believe they are mistaken. All right? So I remain very optimistic because the level of awareness, particularly on the ground, I visited many places, particularly in the rural areas, and I can sense the enthusiasm to participate in this attempt to effect change in this country. All right? Datuk Seri, saya tahu Datuk sudah sebut tentang resolution 3 tetapi nak merujuk pada kenyataan terbaru pengurusi National DAP UAM yang mengatakan bahawa perlu disekalikan pengarai khususnya untuk Pulau Pinang ini sekalinya pandangan. Kalau kita teliti ucapan atau kenyataan Saudara Lim Guan Eng, kenyataan itu berlapik. Itu pandangan disuarakan oleh Pulau Pinang yang disuarakan sendiri oleh Ketua Menteri Chow. Dan kita bincang. Kita ni satu suasana demokratik. Jadi kita bincang kelebihannya, kekurangannya. Apakah rasional kita menentang pembubaran segera? Kerana membebankan rakyat, banjir dan sebagainya. Dan kita dipaksakan begitu rupa. Jadi ada juga pandangan untuk disekalikan. Tetapi banyak juga pandangan yang berbeda pendapat, berbeda. Sebab itulah umpamanya Menteri Besar Selangor dan Negeri Sembilan telah membuat kenyataan setelah menghadap mohon berkenan tuanku dan bersetuju untuk menangguhkan, mengelak daripada keperitan hidup rakyat musim banjir. Sekarang ini pun banyak kawasan orang besar ni, elit-elit di rumah-rumah istimewa besar ni, dia tak pernah faham ya, apa kesan rakyat susah tatkala dilanda bencana banjir. Hanya orang di kampung, orang miskin bandar, di kawasan-kawasan perumahan ya, paling tinggi M40 lah ya, yang terkesan. Tetapi yang membuat keputusan ni Perdana Menteri dan gerombolan mereka itu semua T20. Dia tak faham kegelisahan rakyat. Itu sebabnya kita minta penangguhan. Nah, cadangan Saudara Guan itu mengambil kira keadaan sudah diputuskan. Apakah bijak kita tangguhkan atau kita, itu lain. Rasional dia itu bukan rasional yang digunakan oleh kerajaan ataupun Perdana Menteri. Caretaker lah sekarang ni. Baik. You mentioned about optimistic on the results for GE15. So, is Phoenix ready to work with UMNO in case there's no majority in the end of the results? When I say we're optimistic, we're confident, we must work towards achieving a simple majority. We are talking about saving this country. We're talking about ridding the country of corruption. We're talking about, of course, Malay-led, but a multiracial country. We are ensuring the security, confidence of all races in this country, all regions. The remotest part of Sarawak must be part of our consideration. Therefore, if we consider this, then we have no choice. We're telling the people, look, we offer ourselves, let us do it together. We are doing it as a team. That's what we mean by the Malaysian family as a nation. Not this cheap propaganda and a slogan which is rendered meaningless. So you ask me, we are appealing to the rakyat. Do you want this country to be segregated according to religious beliefs and race and regions? Or do you want to then fortify this country as a solid, united nation committed to champion the cause of reform and the welfare of the majority of our people? Because this country has a great future. It has achieved somewhat relatively small success in the past, but
it has slided, degenerated because of poor governance, of greedy leaders, corrupt, blatantly corrupt and greedy, to the extent that the entire public purse is absconded by the few. So we are telling them that. And there's no reason why the majority should not be with it. The majority must be against corruption, getting rid of the excesses, and championing the cause of all. I'm a Malay, I'm a committed Malay. I believe in the greatness of the Malay culture and civilization. And also I'm a Muslim. But I'm a Malaysian. I must ensure that every single Malaysian, Malay and Chinese and Indian, or Iban or Kadazan, have a stake in this country. It's part and parcel of nation building. That is why I passionately believe that we have to address this and appeal to our people, and I believe this is a rakyat's agenda. This is not Parti Keadilan Rakyat or PH or DAP or Amanah. It is a rakyat's agenda, and it is for them that we have to take this mission together. Right? Jadi ucapan. Manifesto BN dah siapkan manifesto mereka. PH punya manifesto tertumpu ke arah apa dan? Itu biar Datuk Kuasa manifesto umum. Semalam kita bincang. Kita tak mau panjang-panjang. Kita tak mau janji melangit. Kita janji macam dalam yang sebut dalam Al-Quran. In uridu illa al-islah mastata'. Kita akan cuba sedaya upaya sebaik mungkin. Tetapi adalah core. Core dia apa? Mestilah core sara hidup, mutu pendidikan, kemudahan kesihatan, peluang pekerjaan, dan dari segi governance, hentikan rasuah ni. Dan rasuah ini tidak boleh berhenti kalau dia jadi budaya. Ini saya rasa core dalam manifesto kita. Dia kalau rencananya diluncurkan pada 20 hari bulan di Ipoh. Ya, sila. Ya. Ya, walaupun convention itu diubah suai kerana terdesak dengan waktu kempen pilihan raya. Ya, tapi kita kena hantar dia buku pelbagaan undang-undang. Ya, kena faham lah ini. Dan sekurang-kurangnya saya cadangkan salah seorang peguam UMNO bagi nasihat. Do you think the momentum of change still exists now? In 2018, there was a lot of focus on that, and then not least because of sorry, but that only lasted less than 2 years. And you can see the recent rise in after the belief that the Malays have returned for that. So, do you think this momentum of change is still there now? No, I've gone through a few states. I've discussed with the leaders. We have gone to a few states. I've noticed this new crave for change and enthusiasm. People are coming out, unlike what we observe in Melaka and Johor. And in Melaka and Johor, you put the clear analytics, that you realize that people don't come. There's no increase, no substantial increase for UMNO. It's a decrease for us because people felt at that time quite disillusioned. There's no hope. There's too much of this mudslinging and big political bickering. And they thought that Pakatan Harapan, although we did establish some measure of success, did fail us in some major core issues. So, but that has gone. I said to them, I am here to thank some of the achievements of Pakatan. I'm not here to represent the former administration. We are looking at the future. Well, from what I observe, from my visits, particularly in the 4 or 5 states in the last few weeks, there is certainly, clearly, a marked change. And that momentum has begun. Baik, last. Like, Malam Presidential Council dah kira not lah untuk electoral pact dengan muda. So what about other opposition parties? Is PH looking at or having a discussion with any other opposition parties to form a united front?
Kita sebut dulu dua, MUDA dan PSM. Dan perbincangan diteruskan dengan PSM. Dengan MUDA itu tertakluk pada syarat-syarat yang disepakati bersama. Kita boleh dah bersetuju untuk adakan electoral pact, iaitu Pakatan Pilihan Raya. Ada yang bertanya mengenai penyertaan dalam parti itu melibatkan beberapa proses perundangan, termasuk dengan pendaftar pertubuhan yang tidak mungkin dilakukan dalam tempoh 1-2 minggu. Sebab itu dia setakat electoral pact saja. Tengok PAS dengan ni pun sekarang ni PAS dah buat pilih dengan PN. Jadi sekarang ni ada cadangan kata title-nya untuk menghadapi PN ni. Patutnya semua opposition parties ni come together. What do you think of that? Ya, come together itu memang kenyataan yang lunak. Kita harus bersatu. Bersatu untuk apa? Ada orang bersatu nak rompak. Ada bersatu dengan macam cerita Persatuan 40 Penyamun. Dia bersatu juga. Jadi bersatu tu mesti bersandarkan kepada beberapa prinsip yang jelas. Pertama, umpamanya, tata kelola yang baik. Keduanya, menolak rasuah. Ketiganya, tidak bersetuju dengan kaedah ataupun dasar perkauman atau kefahaman agama secara fanatik yang menidakkan kehadiran yang lain. Itu prinsip-prinsip yang utama. Kalau setuju, silakan. Ini bukan milik monopoli mana-mana parti. Ya. Sebab tu saya agak apa-apa kerjasama mesti terikat dengan prinsip. Kalau tidak kita, tujuan kita adalah menumbangkan UMNO. Itu saja. Tapi yang nak tumbang tu pun siapa? Sudah lihat umpamanya negara kadang-kadang tu ramai yang terpalit dengan rasuah-rasuah besar. Ya. You tengok UKSB kes. Tu nama-nama tu kena jelaskan dulu. Kalau tidak nak jelaskan rasuah yang dikumpul wang dalam negara dalam Pandora Papers itu banyak. Jadi kita yang berteras kepada prinsip ini harus jelaskan. Saya tidak mau buat tuduhan. Jelaskan hal ini. Baik. You want me to cooperate with them? We are now committed to a reform agenda, the PH agenda, against corruption, against abuse of power, against all excesses. And whoever wants to, who agrees, they can come and talk to us. Okay, thank you. Thank you very much. Domo arigato.